Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Dan pada malam ni seperti yang korang nampak, kita dalam puaka special. Dan dalam puaka special aku tak berada di studio, aku bawa korang jalan-jalan. Dan seperti video aku yang sebelum ni, aku berada di Kajang. Tetapi sekarang ni aku betul-betul berada di Taman Tasik Putrajaya guys. Betul-betul dekat depan aku ni ada satu jabatan Putrajaya yang tersergam indah. Memang cantik orang cakap. Dia macam kepala kucing sikit. Yes. So kepada korang yang mana belum datang Putrajaya, korang boleh datang Putrajaya. Tetapi jangan malam macam ni, sebab malam ni aku nak ambil mood kawasan ni tak ada orang, sunyi sepi. Sebab apa? Sebab kisah pada malam ni dikirimkan oleh seorang makcik. Dan makcik ni cakap gangguan ni ada kena-mengena dengan patung ataupun anak patung. Seperti mana yang korang nampak aku pinjam anak patung Kak Ram kan, sebab cerita pada malam ni ada kena-mengena dengan anak patung. Berapa ramai geng puaka, terutamanya perempuan yang ada koleksi anak patung dekat rumah, yang korang yalah Barbie ke, teddy bear ke, kan kadang-kadang perempuan dia suka susun anak patung tu kan. Dan dalam banyak-banyak anak patung tu, korang tahu tak, kalau korang bukan kegunaan dia untuk dibuat main anak korang ke, korang letak je kat situ, korang tahu tak sesuatu ataupun jin boleh menghuni dalam tubuh badan anak patung tu. Silap-silap korang tengah tidur, salah satu anak patung korang tengok korang tidur. Seram tak seram kan? Kau tidur nyenyak macam tu, tiba-tiba anak patung tu tengok kau tidur kan. Buruknya muka kau. Macam itulah. So kisah pada malam ni kita selami gangguan yang dialami oleh keluarga makcik ni memang seram gila. So tak nak lengah masa, yang mana belum subscribe, tekan button subscribe, tanda korang support Zaf Channel. Dan terima kasih kepada yang dah pun subscribe. Kita teruskan dalam malam puaka special guys. Let's go guys. Yeah. Kisah pada malam ni aku nak kongsi dengan korang semua berlaku pada tahun 2005 di Jerantut, Pahang. Dikatakan seorang suri rumah tangga yang telah pun berkahwin dan dikurniakan seorang anak perempuan. Keluarga ni mempunyai seorang anak perempuan yang baru sahaja berusia 5 tahun. Anak dia ni dikenali sebagai Bella, dan mak dia, orang sana panggil dia dengan gelaran Kak Cengkeh. Bukan nama sebenar, okey? Dan Kak Cengkeh ni kenapa orang panggil dia Kak Cengkeh? Dikatakan dia suka minum air cengkeh. Ataupun dia suka koleksi mengumpul herba-herba. Sebab Kak Cengkeh ni dia adalah seorang chef. Bukanlah chef mana pun. Dia adalah warung yang dibuka, warung keluarga yang dibuka, dan itulah pekerjaan Kak Cengkeh ni. Aku boleh cakap pada tahun 2005 tu, keluarga Kak Cengkeh menetap di Jerantut, Pahang. Pada permulaannya semuanya berada dalam keadaan okey. Dan standard lah, bila anak perempuan yang baru berusia 5 tahun bermacam-macam kerenah yang Kak Cengkeh ni terpaksa layan. Tetapi Kak Cengkeh ni aku boleh cakap seorang ibu yang amat menyayangi. Dikatakan sebabkan Bella ni adalah cahaya mata pertama pada masa tersebut, jadi Kak Cengkeh ni banyak meluangkan masa bersama Bella ni. Disebabkan suami Kak Cengkeh ni sibuk bekerja. Dia selalu outstation apa semua. Jadi Kak Cengkeh lah yang akan spend time melayan kerenah si Bella ni. Sampailah pada satu masa keluarga Kak Cengkeh pergi bercuti. Bercuti di mana? Bercuti di Thailand. Pergi bercuti di Thailand, bawa anak jalan-jalan apa semua kan. Tetapi yang sebenarnya Kak Cengkeh lama dah plan nak pergi ke Phuket kan, nak pergi makan daging harimau menangis. Sampaikan dia pun kadang-kadang menangis juga. So dia memang berselera lah pada masa tu nak makan apa semua kan. Dan aku boleh cakap kenapa Kak Cengkeh ni tiba-tiba lebih berselera untuk menjamah makanan Thailand, mengidam sana sini. Aku boleh cakap kalau seorang perempuan mula mengidam, itu maksud dia dalam sudah ada lagi satu pada masa tersebut. Tetapi dia baru nak dia baru mengandung lah, orang cakap, belum melahirkan. Dan pada masa ni Bella seorang sahajalah, orang cakap penyeri rumah tangga Kak Cengkeh ni. Jadi apabila sepanjang jalan kat Thailand selama 5 hari tu,
pada hari kedua sebelum nak balik tu, okey, malam kedua terakhir sebelum Kak Cengkeh dan keluarga dia dengan suami dia semua nak balik ke tanah air, nak balik ke Pahang, dia ada pergi satu night market, ataupun aku boleh cakap kalau orang sini panggil kabus. Jual barang-barang pre-love daripada boot kereta sahaja. Dekat Thailand pun ada. Tetapi Kak Cengkeh tak nyatakan dekat mana. Alamak kan. Kalau tak, Zaf confirm dah pergi dah. Tapi dia cakap pada malam tu dia tengah jalan-jalan, tiba-tiba dia ternampak dekat Thailand tu dia orang ada buat kabut sale. So barang-barang pre-love. Pre-love ni barang-barang yang dah terpakai, dia orang jual balik. So tengah jalan-jalan apa semua dengan anak Kak Cengkeh ni kan, dengan rancak berdosa semua kan, tengah nak pilih barang apa semua, tiba-tiba anak dia ni tarik tangan Kak Cengkeh ni dan dia cakap dekat Kak Cengkeh, Mama, Bella nak ni. Biasalah umur 5 tahun kan, ada pelat-pelat comel macam tu kan. Bella nak ni. So Kak Cengkeh pun tengok, Bella nak apa ni sayang kan. Dan anak dia rupanya menunjuk ke arah satu kabus yang dijual patung-patung. Patung kanak-kanak, adalah Barbie doll, ada juga yang macam Kak Ram punya teddy bear semua kan. Tetapi yang si Bella ni nak adalah seorang anak patung perempuan, yang berupa perempuan. Rupa dia, Kak Cengkeh cakap, dia macam real tau. Mata yang bila baringkan tu, mata dia akan tertutup. So bila kau tegak kan, mata dia terbuka macam tu kan. Sorry lah aku berpeluh, panas. Biasalah dekat luar tak ada aircon semua kan. Kak Cengkeh pada masa tu, disebabkan kemahuan si Bella ni, aku boleh cakap semua yang anak dia nak, Kak Cengkeh akan usahakan untuk menjadikan ia satu realiti. Ibu mana yang tak sayang anak, betul tak puan-puan sekalian? Macam ceramah agama kan. Bila si Bella ni nak kan, Kak Cengkeh pun deal lah dengan peniaga aku kan, cakap Thailand semua, prak, beli anak patung ni. Dan Bella pun happy lah pada masa tu. Tapi Kak Cengkeh tak ada fikir apa-apa. Dan kejadian pelik ataupun kejadian seram mula dialami oleh Kak Cengkeh sebaik saja diorang tiba ke Jerantut Pahang, di mana rumah Kak Cengkeh itu, dan mulalah satu persatu pengalaman seram yang dialami oleh keluarga Rempah Ratus ni, ataupun aku boleh cakap keluarga Kak Cengkeh ni guys. Selepas 2 minggu Kak Cengkeh pulang daripada pergi bercuti di Thailand, kejadian seram yang pertama mula dialami oleh Kak Cengkeh dan seluruh keluarga Kak Cengkeh. Macam besar pula, padahal 3 beranak. 2 minggu sejak mereka pulang daripada bercuti di Thailand, Kak Cengkeh perasan anak perempuan dia, si Bella ni, tidak renggang daripada anak patung yang Kak Cengkeh belikan tu. Siap Kak Cengkeh cakap, Zaf nak tahu tak, anak akak si Bella ni siap kasih nama dekat anak patung tu. Dan anak patung ni diberi nama Awin. Aku tak tahulah mana si Bella ni dapat nama tu. Maybe dia tengok YouTube ke apa, dia pun dapatlah nama Awin. So anak patung ni dipanggil Awin. Bila aku cakap tak renggang, boleh dikatakan kalau mereka tengah makan pun, si Bella ni akan bawa Awin, si anak patung ni, bersama-sama. Duduk di sebelah dia dan makan sekali. Si Bella ni akan cakap dekat anak patung dia ni, Awin nak apa? Awin nak apa? Kadang-kadang Kak Cengkeh pun, pada permulaannya Kak Cengkeh layankan saja. Tetapi ada satu masa ni, apabila Kak Cengkeh, dia dekat meja makan tu, rupanya si Bella ni, dia tak boleh. Dia dah ada kerusi khas dan kerusi tu boleh duduk Awin sahaja yang duduk. Pernah sekali Kak Cengkeh terduduk kat situ, anak dia si Bella ni terus marah mak dia. Walaupun umur 5 tahun, tapi marah bukanlah marah apa sangat lah. Dia cakap lah, Mama jangan duduk sini, ni Awin punya tempat. Mama duduk sana kan. Permulaannya Kak Cengkeh layankan saja. Tetapi bukan saja di meja makan, tengah tengok TV. Dan Awin ni, Kak Cengkeh sediakan dia satu bilik permainan. Dan Awin ni pun, Kak Cengkeh daripada kecil dah latih dia supaya tidur di bilik dia sendiri. Sebab nak biasa kan. Tetapi sepanjang Kak Cengkeh tinggal dekat rumah tu, si Awin ni selalunya dia akan tidur bersama Kak Cengkeh dan suami. Sebab apa? Sebab Kak Cengkeh tak naklah paksa, tak naklah terlalu strict
So Awin ni pun dia kadang-kadang penakut juga. Tetapi time tidur pun Awin pula, si Bella ni akan bawa anak patung dia, si Awin ni, tidur bersama. Pernah 2-3 pagi Kak Cengkeh cakap, sebab si Bella ni tidur di tengah, di antara Kak Cengkeh dan suami Kak Cengkeh. Tiba-tiba dia pernah tersedar sebabkan si Bella ni tengah berborak dengan anak patung dia. Kadang-kadang tengah baring tu, si Bella ni akan tanya, Awin tak tidur lagi ke? Awin nak main sorok-sorok ke? Beberapa kali pernah lah Kak Cengkeh marah anak dia ni. Kak Cengkeh cakap, Bella, macam ni dengar cakap mama, boleh tak kalau time tidur, Bella tidur lah. Tetapi Bella ni akan kasih alasan. Dia akan cakap dekat mak dia, bukan Bella tak nak tidur, Awin yang ajak Bella main. Walaupun jam dah menunjukkan 2-3 pagi. Tetapi Kak Cengkeh rasa itu adalah satu imajinasi standard lah budak-budak. Diorang suka buat dunia diorang sendiri. Jadi Kak Cengkeh ingat Bella ni tengah seronok, tengah excited. Tetapi daripada berminggu jadi berbulan-bulan dan keadaan bertambah teruk. Di mana pada satu hari akhirnya tiba-tiba petang tu Bella pada masa tu tengah main dengan Awin di ruang tamu. Dan Kak Cengkeh tengah mengemas dekat area ruang tamu tu. Tiba-tiba si Bella ni datang dekat Kak Cengkeh dan si Bella ni cakap, Mama, Bella nak cakap ni. Dan Kak Cengkeh pun cakap lah dekat si Bella ni, ya, kenapa? Bella nak apa? Mama, boleh tak Bella nak tidur dekat dalam bilik Bella malam ni? So, untuk pertama kali apabila anak dia yang baru berusia 5 tahun ni minta dekat Kak Cengkeh yang dia nak tidur dekat dalam bilik dia sendiri yang telah disediakan, padahal sebelum ni tak ada pun. Bella ni penakut. Jadi Kak Cengkeh ingat ini adalah satu permulaan yang baik lah. So bermaksud anak dia dah mula berani nak tidur di bilik sendiri. Jadi Kak Cengkeh tak adalah panjang lebar. Kak Cengkeh just tanya beberapa kali. Malam tu pun Kak Cengkeh confirmkan dengan anak dia si Bella ni, Bella betul ke ni nak tidur kat bilik Bella? Dan anak dia ni hanya mengangguk saja. So Kak Cengkeh pun rela kan. Tapi pada malam tu Kak Cengkeh tak tutup pintu dia rapat. Sebab apa? Sebab ini pertama kali kalau Bella tu takut, senang untuk Bella tu masuk dan tidur bersama Kak Cengkeh. Tapi pada malam tu apabila Kak Cengkeh dan laki dia dah masuk di dalam bilik utama, si Bella dengan patung dia Awin ni masuk ke dalam bilik si Bella ni. Seorang ibu untuk pertama kali tu dia rasa tak selesa. Sebab selalunya anak dia ada kat sebelah, jadi dia rasa tak sedap hati. So malam tu dia tidur lena tak lena lah. Tetapi dia sebab rasa tak sedap hati tu, jadi pada malam tu Kak Cengkeh pun perlahan-lahan pergi berjalan menuju ke bilik Bella untuk tengok anak dia ni okey ke, menangis ke kan, ataupun anak dia tiba-tiba terjatuh daripada katil dia. Risaulah mak kan. So Kak Cengkeh ni pun pergi buka pintu perlahan-lahan. Apa yang mengejutkan Kak Cengkeh? Time tu dah menunjukkan pukul 2 lebih pagi, dah nak pukul 3 pagi Kak Cengkeh buka pintu. Buka pintu sikit dan Kak Cengkeh jenguk ke dalam bilik Bella. Apa yang Kak Cengkeh nampak? Anak dia, si Bella ni, tengah selubung di bawah selimut ataupun tengah duduk di dalam selimut. Tapi dalam keadaan duduk di atas katil dia Dan lampu bilik ataupun lampu table, lampu meja lah. Okey, lampu tidur dekat dalam bilik Bella tu Kak Cengkeh sediakan lampu tidur kecil je. Dia perasan lampu tidur tu anak dia si Bella ni bawa masuk sekali dalam selimut. Jadi apabila lampu dalam selimut boleh nampak lah bayang-bayang. Faham tak? Okey. Yang mengejutkan Kak Cengkeh, pertama sekali dia nampak anak dia tengah duduk kat atas katil selubung dalam keadaan bersila. Dia nampak bayang Bella ni. Tetapi guys, apa yang mengejutkan Kak Cengkeh pada malam tu, bertentangan Bella, dia nampak ada lagi satu bayang-bayang seakan-akan budak yang tengah duduk dengan Bella
dalam selimut tu guys. Dan Kak Cengkeh boleh dengar sedikit Bella kadang-kadang ketawa. Yang membuatkan Kak Cengkeh tergamam apabila Bella dalam selimut tu bercakap, Awin, janganlah buat lawak. Bella rasa gelak. Oh, anak dia gelak. So Kak Cengkeh tentu satu badan dia dah mula meremang. Dia cepat-cepat meluru ke anak dia. Dia tarik cadar ataupun dia tarik selimut. Tetapi apa yang dia nampak adalah Bella yang dalam keadaan terkejut sebab Kak Cengkeh tiba-tiba buka tarik selimut tu, dan depan si Bella ni adalah anak patung, iaitu Awin ni tadi. So Kak Cengkeh terus duduk di atas katil, tanya si Bella borak dengan siapa? Tetapi alangkah terkejutnya Kak Cengkeh apabila Bella cakap, Mama, kenapa kacau Bella main? Kak Cengkeh tanya lagi, Bella main dengan siapa? Bella cakap dengan siapa? Mama, orang tengah borak dengan Awin. Janganlah kacau. Awin tak suka. So apabila Kak Cengkeh dengar, anak dia dah macam, aku boleh cakap macam taksub. Macam budak-budak sekarang taksub dengan K-pop. Lebih kurang macam tu. Kak Cengkeh rasa satu perasaan yang takut, tapi ada juga marah. Jadi pada malam tu, apabila dengar si Bella ni cakap macam tu, Kak Cengkeh terus pujuk si Bella ni, pujuk anak dia untuk tidur bersama-sama dia juga pada malam tu. Dia tak nak biarkan anak dia tidur bersama dengan patung Awin ni dalam bilik. Jadi selepas pujuk, anak dia pun okey, tetapi dengan syarat anak dia cakap nak kena bawa Awin. Bella cakap Awin tak berani tidur seorang, Awin nak tidur dengan Bella. Jadi Kak Cengkeh, tak apa, biarkan. Seminggu selepas kejadian tu, barulah Kak Cengkeh ni berbincang dengan suami dia. Contoh, suami dia nama Jafar On. Contoh, nama Jafar On. So dia panggil Baby On. Sweet lah kan. Dia panggil lah, sayang On. Macam tu kan. Dia panggil. Lepas tu laki dia pun cakap, kenapa? Ni abang, saya ada nak cakap sikit lah pasal anak kita, si Bella ni. So dia berbincang lah. Dia cakap lah, akhir-akhir ni dia nampak kelakuan anak dia yang berusia 5 tahun ni agak pelik. Dan Kak Cengkeh sebagai seorang mak tak berapa suka apabila si Bella ni dah pandai menjawab dan mempertahankan anak patung yang dia beli dekat Thailand tu. Kadang-kadang Kak Cengkeh kena marah. Kadang-kadang bila Kak Cengkeh cakap nak berjalan pun, bila tinggal, si Bella ni akan menangis, suruh mak dia patah balik, meraung-raung sebab nak bawa anak patung si Awin ni sekali. So Kak Cengkeh rasa semak. Jadi laki dia buat satu ikhtiar. Laki dia cakap macam ni, apa kata hujung minggu ni awak bawa Bella pergilah shopping. Saya kasih awak duit, awak pergi beli patung lain ataupun barang mainan lain. Tak payah patung, awak beli je patung barang mainan lain, supaya saya dekat rumah saya boleh sorok ataupun buang anak patung Awin ni. So sampailah pada hari Sabtu, hujung minggu, Kak Cengkeh pun cakap kat anak dia, Bella, jom ikut ibu jalan-jalan nak. Kita pergi jalan-jalan. Ibu nak belikan Bella mainan. So Bella pun sukalah. Tetapi Kak Cengkeh letakkan syarat. Kak Cengkeh cakap, Bella, boleh tak hari ni Mama nak jalan dengan Bella je? Biarlah Awin rehat. Awin penat kan. Apa kata Bella ikut Mama, kita pergi beli barang. Barang mainan yang baru. Jadi si Bella ni pun selepas dah berbincang apa semua, dia pun terpengaruh dengan cakap Kak Cengkeh ni. Betul juga kan. Tak apalah, Awin rehatlah dekat rumah. Awin duduk kat rumah tau. Bella nak ikut Mama pergi jalan-jalan. So okey, pergi beli barang mainan. Pergilah Kak Cengkeh bawa si Bella ni pergi beli barang mainan baru, tetapi bukan anak patung. Mainan masak-masak, dapur-dapur. Supaya anak dia leka sikit main masak-masak ni. Dan plan tu pada awalnya berjaya. Sebab apa? Sejak daripada Kak Cengkeh belikan dapur ataupun mainan masak-masak untuk anak dia si Bella ni, Bella ni dia macam lupa kejap dekat anak patung yang dia beli kat Thailand, yang dia selalu bersama ni, si Awin ni, anak dia macam lupa kejap. Yalah, budak kan, bila dapat mainan baru, dia lupalah yang lama. Macam tu lah, dia lupa kejap. So beberapa minggu dia asyik main je, tetapi dia asyik main barang dapur dia. Dia tak bermain bersama Awin. Di mana Awin? Macam aku cakap tadi, laki Kak Cengkeh telah buang anak patung yang dibeli dekat Thailand ni dalam tong sampah.
dekat luar rumah. Okey, so anak patung tu kiranya dah tak ada dah. Diorang rasa dah tak ada. Selepas 1 bulan anak patung Awin ni dibuang daripada rumah, sampailah satu malam ni di ruang tamu, Kak Cengkeh dengan laki dia tengah layan satu cerita Mak Saleh dekat Netflix. Cerita yang tengah trending pada masa tu lah kan. So tengah layan dengan laki dia, si Bella anak dia ni tengah bermain berdekatan je dekat area ruang tamu juga, tengah bermain dengan masak-masak dapur tu tadi. Dia tengah masak lah, kuih tiaw goreng apa semua lah. Suka hati dia lah budak ni kan. So Kak Cengkeh tengah duduk dengan laki dia, tengah tengok cerita ni. Tiba-tiba Bella ni tergelak. Gelak yang janganlah, Bella cakap. Pada awalnya Kak Cengkeh biarkan, tetapi Kak Cengkeh rasa pelik. Kenapa Bella anak dia ni gelak? Padahal itu adalah mainan masak-masak. Bukannya mainan yang boleh buat Bella ni tergelak. Contohnya ada muzik ke apa, tak ada. Mainan tu masak-masak je. Tapi anak dia seolah-olah macam tengah berborak. Jadi Kak Cengkeh pun tegur si Bella ni. Bella, pandang mama Bella, pandang mama. Ya mama. Bella gelak kenapa? Bella gelak tengok ibu ke? Bukanlah ibu. Anak dia cakap, bukanlah ibu. Tu kelakar. Yang mengejutkan Kak Cengkeh, anak dia sambil cakap tu kelakar, anak dia tunjuk ke arah tandas. Anak dia tunjuk ke arah tandas yang berada di belakang Kak Cengkeh. Okey, tandas ruang tamu betul-betul berada di belah belakang Kak Cengkeh. Anak dia tunjuk ke arah tandas. Jadi laki Kak Cengkeh ni dah mula risau. Jadi laki Kak Cengkeh ni tegur anak dia pula. Bella nampak apa? Bagi tahu baba. Kenapa Bella gelak? Baba. Awin. Oi, aku mau memang. Anak dia cakap Awin dan tunjuk ke arah tandas. Kak Cengkeh pada masa tu dah risau. Kak Cengkeh dah mula pandang laki dia dah mula pandang Kak Cengkeh. Dua-dua tergamam. Laki dia cepat-cepat bangun, masuk ke dalam tandas di mana anak dia si Bella ni tunjuk tadi. Masuk, pasang lampu, cek apa semua dan tutup balik. Cumanya kali ni, sebab tadi rupanya pintu tandas dia terbuka sedikit. Jadi laki dia selepas dah cek dalam tandas tak ada apa, laki dia tutup pintu rapat. Duduk balik sebelah Kak Cengkeh. Dan Kak Cengkeh cakap dekat Bella duduk sebelah mama lah, tak payah main dulu. Bella duduk sini. Dalam 10 minit, tiba-tiba pintu tandas dengar seolah-olah macam dihempas. Sekali. Selepas 15 minit, lagi sekali. Kak Cengkeh dengan laki dia berpandangan dan laki dia cakap, tak boleh jadi macam ni. Apa kata saya cuba call kawan saya, sebab laki Kak Cengkeh ni ada seorang kawan yang tahu macam mana nak berubat benda-benda gangguan macam ni kan. Laki dia pun call. Okey, laki dia bangun, pergi jauh sikit daripada Bella anak dia dengan Kak Cengkeh ni, terus call, borak-borak. Kawan saya jadi datang malam ni. Saya dah bagi tahu dia apa keadaan. So Kak Cengkeh rasa lega. Sementara tunggu kawan laki Kak Cengkeh ni datang, tiba-tiba anak dia yang daripada tadi okey, si Bella ni tiba-tiba menangis. Mama. So Kak Cengkeh pujuk, tanya, Bella kenapa ni? Mama tak nak. Anak dia berulang-ulang kali cakap, tak nak mama tak nak, suruhlah baba, tak nak. Jadi Kak Cengkeh cuba nak fahamkan apa si Bella ni cuba sampaikan. Yang mengejutkan Kak Cengkeh dengan laki dia apabila keluar daripada mulut anak dia si Bella ni cakap, Mama, Awin tak suka. Awin marah. Suruhlah baba jangan panggil kawan dia datang. Kak Cengkeh pada masa tu dia cakap dia tak tahu nak cakap apa. Dia tak tahu reaksi apa yang dia patut tunjuk dekat anak dia si Bella ni. Macam mana si Bella ni boleh tahu yang laki Kak Cengkeh dah pun telefon minta bantuan untuk kawan dia datang bersihkan rumah tu pada malam tu.
Si Bella cakap Awin tak suka, Awin marah, Bella takut, Awin marah, Awin tak suka, Bella takut. Jadi selepas kawan dia datang, kawan laki Kak Cengkeh ni datang, tengok kawasan rumah tu, dan memang betul, kawan kepada suami Kak Cengkeh ni cakap memang betul. Tetapi yang berada di dalam tandas tu bukanlah Awin ataupun anak patung yang telah pun dibuang, tetapi jin yang selama ini duduk di dalam badan anak patung yang dipanggil Awin tu. Dan disebabkan jin ni telah lama duduk di dalam anak patung tu, itulah yang menyebabkan segala persoalan semua terjawab. Patutlah Kak Cengkeh cakap sejak daripada anak patung tu berada di dalam rumah tu, keadaan Bella yang sebelum ni badan sedap-sedap, gebu macam budak yang comel, makin susut. Ustaz tu cakap, ataupun kawan kepada laki Kak Cengkeh ni cakap, rupanya semua yang dimakan, makanan yang dimakan oleh Bella, bukan Bella yang makan, tetapi adalah jin yang duduk di dalam anak patung yang Bella ni beli, yang makan semua benda. Dan sebab itulah rumah tu panas, selalu sahaja bergaduh. Sebab itulah Bella berani menjawab, walaupun baru berusia 5 tahun, menjawab apa-apa saja, mesti menjawab, mesti marah mak dia, Kak Cengkeh ni. Jadi selepas berubat, selepas ustaz tu cuba sedaya upaya buang Awin ataupun jin Awin ni keluar daripada rumah tu, barulah keadaan semua kembali okey. Sampai ke hari ini, bila Kak Cengkeh ingat balik kejadian tu, Kak Cengkeh cakap sejak daripada hari itu Kak Cengkeh trauma apabila setiap kali dia tengok anak patung, tak kisah di rumah keluarga dia ataupun di rumah saudara mara, termasuk kalau Kak Cengkeh pergi shopping ke apa, setiap kali Kak Cengkeh masuk kedai mainan, Kak Cengkeh akan cuba sedaya upaya elak untuk pergi ke kawasan yang mempunyai anak patung, sebab Kak Cengkeh takut kalau anak patung tu ada penghuni lain, guys. So, pengajaran daripada kisah malam ni, ada lagi ke yang nak main anak patung? Tak kisah kalau korang nak ada anak patung untuk anak korang. Sebenarnya tak ada apa-apa selagi patung ataupun teddy bear yang korang beli ni dimain ataupun bukanlah sebagai perhiasan. Dan kalau boleh korang kena kawal anak korang daripada taksub ataupun memberi nama, dan bawa nak makan pun, nak bawa apa semua, korang kena elakkan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kalau patung ni ada penghuni lain dekat dalam badan ni. Seperti kita tahu, agama kita melarang untuk kita meletakkan patung-patung, lagi-lagi patung yang cukup sifat. Cukup sifat ni maksud dia patung yang sebiji macam perempuan, yang sebiji macam lelaki. Sebab apa? Sebab jin memang suka duduk dalam tubuh patung-patung. Jadi kalau korang ada perhiasan dekat rumah yang korang susun cantik, korang kena selagi boleh cubalah elakkan daripada membeli patung-patung untuk dibuat perhiasan. Sebab kita takut selepas saja jin menghuni dalam tubuh badan ni, yang merisaukan rumah korang akan panas, dan kemungkinan besar malaikat susah nak masuk. Sebab apa? Sebab dah ada jin, dah ada patung-patung. Jadi kalau boleh, yang mana ada patung, cubalah simpan dalam kotak ke, tak payahlah nak letak apa semua. Sebab takut kalau korang bayang, tiba-tiba korang tengah duduk kat rumah seorang-seorang, tengok Netflix, patung ni duduk sebelah, gelak. Oh, pisang mat. Memang pisang kan. So patung macam ni kalau boleh elakkan. Okey. So itu sahaja perkongsian dalam malam puaka special. Alright. Aku pun dah nak balik dah. So aku harap korang terhibur dan dapat pengajaran daripada kisah Kak Cengkeh ni. Yes. So thank you so much guys. Aku harap kita jumpa lagi di puaka special yang akan datang. Dan kalau ada lokasi yang menarik yang korang nak aku pergi ke, tak kisahlah mana-mana kan, ataupun korang
ada kisah sendiri yang nak kongsi, contohnya nak buat dekat luar, nak duduk sebelah. Saya sendiri yang nak cerita dekat Zaf. Macam biasalah, emailkan di haidarmuzaffar.tv@gmail.com. Segala cadangan, aku akan pertimbangkan cadangan korang di episod yang akan datang. So insyaAllah kita jumpa lagi. Stay safe, stay healthy guys. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka. Bye bye guys. Assalamualaikum. Jom balik. Jangan balik. Bye bye guys.